Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar murid-murid? Okey, pada minggu ini kita akan belajar lagi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4 bertajuk Zaman Remaja Akil Balil. Tajuk hari ini merupakan kesinambungan daripada tajuk minggu lepas yang kita sudah belajar. Hari ini kita lebih fokus sedikit. Kalau minggu lepas kita belajar tentang perubahan yang berlaku pada tubuh badan, perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan lelaki dan perempuan ketika akil balil ataupun sesudah akil balil. Okey, kali ini kita akan sambung lagi tajuk yang sama berkaitan dengan ihtilam dan haid. Dalam tajuk ni standard pelajarannya 1.13 dan 1.14. Okay, murid-murid boleh rujuk balik halaman yang sama seperti minggu lepas, iaitu muka surat 76 dan 77. Okay. Aktiviti yang akan kita belajar hari ini, yang akan murid-murid belajar hari ini, yang pertama standard pelajaran. Cikgu akan terangkan standard pelajaran pada hari ini. Yang kedua, ulang kaji pelajaran lepas. Oleh kerana tajuk hari ini ada kaitan dengan tajuk yang kita belajar, yang murid-murid belajar pada minggu lepas, jadi adalah lebih baik cikgu ulang kembali apa yang telah kita belajar minggu lepas supaya tajuk yang sekarang, yang hari ini kita belajar, murid-murid lebih faham. Okay, yang ketiga, datang haid. Datang haid dan ihtilam. Datang haid dan ihtilam. Simptom-simptom, kita akan belajar simptom-simptom haid. Murid-murid perempuan setamanya, apakah yang berlaku ketika datang haid pada dirinya, apakah simptom-simptom yang berlaku. Okay, yang kedua, mitos. Mitos haid dan ihtilam. Dan banyak sangat cikgu. Okay, mitos haid dan ihtilam. Ni dan 3 silap. Okay, tak apalah, nanti cikgu betulkan. Latihan di rumah. Kemudian 4, latihan di rumah. Okay. Gerak kerja bertulis. Okay, standard pelajaran. Okay, standard pelajaran hari ini 1.13 menyatakan contoh yang mungkin dialami ketika kedatangan haid, terutamanya remaja perempuan. Apakah yang simptom yang mungkin dialami ketika datang haid? Yang keempat, membincangkan dan memerihalkan mitos berkaitan haid dan ihtilam. Apakah mitos? Apakah tanggapan yang salah? Tanggapan yang salah. Mitos ni tanggapan yang salah di kalangan remaja sewaktu kedatangan haid dan ihtilam. Okey, kita ulang kaji tajuk yang lepas. Okey, yang pertama akil balil bagi lelaki, perubahan fizikal bagi lelaki. Okey, akil balil bagi lelaki biasanya berlaku ketika umur sekitar 9 hingga 16 tahun. Okey, ihtilam. Apa itu ihtilam? Okey, remaja lelaki akil balil apabila mengalami ihtilam. Ihtilam ialah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Maksudnya waktu murid-murid tidur, esok bila dah tersedar dari tidur, murid-murid rasa basah di bahagian seluar, terdapat lendir. Itu merupakan air mani yang keluar yang dipanggil ihtilam. Ihtilam, pancutan kali pertama
Itu disebut ihtilam. Okey, perubahan fizikal yang dialami oleh remaja lelaki ketika akil balik. Yang pertama, mengalami perubahan bau badan. Bau badan yang biasanya tak bau. Kalau zaman kanak-kanak tak bau, tapi bila remaja berbau hangit, terutamanya ketika melakukan aktiviti. Jadi di sini penting bila badan dah berbau, pakailah deodoran, pakailah minyak wangi supaya orang yang berada di sekeliling kita tu rasa selesa dengan kita. Yang kedua, tumbuh misai dan bulu dada. Ada yang hormon dia lebih kan, dah keluar misai, dah keluar janggut dan bulu dada. Yang ni pun kena jaga juga kebersihan. Jaga kebersihan, cukur yang mana yang patut dengan gunting, bagi rapi. Yang ketiga, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Yang lelaki kan di bawah leher ni ada satu lekuk kan, itu dipanggil halkum. Dan suara pun garau. Zaman kanak-kanak lain, halus kan. Tapi bila dah ihtilam, dah akil balil, suara pun bertukar. Yang keempat, dada membidang. Dada membidang makin tough lah. Makin tough, makin besar, makin melebar. Zakar membesar. Ni alat kemaluan lelaki. Zakar tu alat kemaluan lelaki makin membesar kan. Menunjukkan itulah tanda-tanda akil balil. Yang keempat, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Bawah lengan kan, itu ketiak ada tumbuh bulu dan pubis. Bulu di pubis maksudnya di sekitar kemaluan tu dah tumbuh bulu. Dan yang terakhir, otot tangan dan kaki membesar. Otot tangan dan kaki membesar kan. Dah jadi menunjukkan kekuatan dah semakin bertambah. Okey, akil balil bagi perempuan ataupun dipanggil menaka. Menaka ni apa? Menaka ialah haid kali pertama. Okey, kita tengok perubahan fizikal. Tumbuh jerawat di muka. Tumbuh jerawat paling banyak, paling ramai remaja perempuan tumbuh jerawat. Biasanya tu remaja perempuan. Okay, yang kedua, mengalami perubahan bau badan. Sama juga macam lelaki tadi, mengalami perubahan bau badan. Jadi ketika dah memasuki alam remaja ni, dah akil balik, kena jaga kebersihan. Pakai deodoran, pakai minyak wangi supaya macam yang cikgu cakap tadi, orang yang berada dekat kita tu rasa selesa. Kalau tak, bau busuk dia akan cuba menjauhi kita. Penting jaga kebersihan. Yang ketiga, bersuara lunak. Maksudnya merdu kan. Bila dah menyanyi tu, contohnya kalau zaman kanak-kanak dia menyanyi, suaranya lain kan. Bila dah akil balil, dah besar, suaranya lebih lunak. Lebih lunak maksudnya lebih sedap, lebih merdu. Yang keempat, payudara membesar. Ni bahagian anggota sulit perempuan kan. Payudara makin membesar, sebab tu kena pakai baju dalam. Bila dah akil balil ni pakai baju dalam, terutamanya yang perempuan. Cikgu nak pesan datang sekolah pakai baju dalam. Sebab apa? Uniform kamu pakaiannya warna putih. Pakailah baju dalam. Terutamanya yang dah akil balil, yang datang haid tu kan. Sebab nanti perubahan fizikal tu makin besar, makin membesar. Jadi anggota lain pun makin membesar. Jadi payudara ni merupakan anggota sulit perempuan. Jadi kena jaga. Yang kelima, punggung melebar. Maksudnya punggung pun makin membesar. Ini pun sama juga, anggota sensitif wanita. Okey. Jadi kena jaga. Yang keenam, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga macam lelaki, bulu ketiak tumbuh, bulu pubis maksudnya di sekitar kemaluan tumbuh. Yang ni pun kena jaga kebersihan, gunting,
Jaga kebersihan lah. Yang ketujuh, otot tangan dan kaki membesar. Sama juga macam yang lelaki tadi, otot tangan dan kaki membesar. Okey, menaka apa? Head kali pertama. Okey, tempoh informasi. Informasi head. Informasi head. Tempoh kedatangan head. Ini sebelum kita belajar tentang head lagi. Okay. Simptom-simptom head, cikgu terangkan sedikit informasi tentang head. Tempoh kedatangan head ialah berbeza-beza antara individu. Nanti bagi murid perempuan, bila datangnya head, tempohnya tak sama. Kamu jangan bandingkan antara kawan kamu dengan kawan yang lain ataupun diri kamu dengan orang lain. Dia tak sama. Tapi secara umumnya head berlaku selama 3 hingga 7 hari. Dalam tempoh tu ada orang 3 hari, ada orang 4 hari, ada orang 5 hari, ada orang 6 hari, ada orang 7 hari. Dia berlaku sekitar tu antara 3 hingga 7 hari. Okey, seterusnya kita lihat simptom head. Okey, yang pertama, perut kembung. Perut masuk angin kan, selalu sakit perut. Cikgu ingat lagi masa cikgu zaman remaja tu, kakak cikgu selalu sakit perut kan. Sebab perut masuk angin, perut kembung ketika datang bulan. Yang kedua, senggugut. Yang ketiga, muka berjerawat. Muka tumbuh jerawat banyak kan. Merah, bintik-bintik atas muka. Yang ni kena jaga kebersihan kan. Jaga kebersihan muka supaya jerawat tu tidak merebak. Okay, yang keempat, mual dan loya. Selalu rasa nak muntah. Itu salah satu simptom dalam ketika kedatangan haid. Yang keempat, payudara terasa sakit. Ni bahagian dada perempuan, payudara terasa sakit. Yang keenam, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Sebab tu ada istilah datang bulan, menunjukkan emosi perempuan ketika datang haid tu dia berubah dari biasa. Contohnya macam cikgu cakap ni lah, gelisah, murung dan cepat marah. Okey, mitos. Kita lihat mitos pula. Okey, mitos ihtilam. Adakah ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Ini satu soalan. Satu persoalan. Adakah ihtilam yang berlaku kerana saya berpenyakit? Tiba-tiba keluar, tak ada apa-apa kan, air mani keluar. Apakah itu satu penyakit? Maksudnya itu tidak benar. Itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Itu adalah perkara normal ketika zaman nak masuk remaja. Okey, mitos haid. Adakah kita tidak boleh bersenam ketika haid? Jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Nanti kalau kita buat pendidikan jasmani dekat Padang, cikgu cakap jom pergi PJ, nanti ada yang jawab, tak boleh lah cikgu, saya datang bulan. Dia tak benar, dia sebenarnya salah. Itu tanggapan yang salah. Sebenarnya bersenam dapat mengurangkan senggugut. Tadi kita dah belajar kan, simptom haid salah satunya senggugut. Jadi bila kita bersenam, kita dapat mengurangkan kesakitan akibat senggugut. Jadi tak ada masalah bila datang haid, kita boleh bersenam asalkan kita jaga kebersihan, kita buat persediaan, contohnya memakai tuala wanita yang tidak bocor ketika melakukan haid, dan pakaian mesti sesuai.
Okey, latihan di rumah. Okey, kita pergi ke latihan di rumah. Yang pertama, lengkapkan peta minda tentang simptom-simptom head. Maksudnya nanti lengkapkan peta minda. Dia sama je macam yang cikgu buat ni. Mana tadi peta minda lebih kurang ni je tapi bentuk dia lain. Okey, yang kedua, buat dalam buku tulis PJPK. Buat dalam buku tulis. Yang kecil pun tak apa. Buku tulis kecil tu, yang bergaris satu depan belakang. Yang ketiga, latihan mesti ditulis dan dilukis. Cikgu tak nak kamu print apa yang cikgu lampirkan dalam grup kelas. Jangan print. Tulis. Yang patut tulis, tulis. Yang patut lukis, lukis. Okay, yang keempat, rujuk buku teks PJPK tahun 4 muka surat 76 dan 77. Tengok buku teks semasa buat kerja tu. Sebab bahan yang cikgu ambil ni, yang cikgu bentangkan pada kamu ni 100% cikgu ambil dari buku teks. Okay, yang kelima, rujuk format latihan dalam buku tulis yang disediakan oleh cikgu. Cikgu dah sediakan format dah. Awak ikut je format tu. Macam mana nak tulis hari, nak tulis tarikh, tulis tajuk, tulis standard pelajaran, lepas tu latihan yang diberi. Okay, ni contohnya. Okay, ni soalan. Nanti awak ikut je macam ni. Awak jangan print dan tampal. Cikgu tak nak. Awak lukis. Awak tulis. Lengkapkan peta minda di bawah dengan simptom-simptom yang dialami ketika datangnya head. Awak tulis. Kemudian awak buat petak macam ni. Okey, apakah simptom-simptomnya? Dia dipanggil simptom-simptomnya. Jadi awak lengkapkan peta minda ni. Okey. Ni contoh format latihan dalam buku tulis. Ni anggaplah yang cikgu buat ni atas buku tulis kan. Cuma dia tak ada garis. Dia tak ada garis. Tapi cikgu nak kamu buat macam ni. Yang pertama, tulis hari dulu. Hari apa buat. Tarikh. Tarikh bila ni bukti kamu buat pada hari tersebut. Tarikh ni bukti. Kamu masuk kelas cikgu secara online ataupun offline. Sebab kemudian kamu tulis inilah buktinya. Tulis hari, tulis tarikh, tulis tajuk. Tajuk kena tulis, lepas tu garis, tulis standard pelajaran. Standard pelajaran tu penting juga. Nanti di lain masa cikgu boleh buat rujukan. Cikgu boleh buat rujukan. Okey, lepas tu salin soalan ataupun arahan. Lengkapkan peta minda di bawah tentang simptom-simptom yang dialami ketika datangnya head. Jadi awak lengkapkan. Simptom pertama apa? Perut kembung. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Yang keenam apa? Okey, ni cikgu nak kamu buat. Siapkan terus hari ni. Tak perlu tangguh-tangguh. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh message secara personal kepada cikgu. Kalau cikgu baca